Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang ada bersama hari ini? Saya di rumah, anda juga di rumah. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah hari ini, hari Sabtu, 11 11 hari bulan ya. 11 hari bulan Julai. 10 hari bulan Julai, sorry. 10 hari bulan Julai 2021 hari Sabtu ya. Sangat pantas masa beredar, sangat-sangat pantas kita dah masuk bulan Julai, dah 10 hari bulan hari ini ya. Pejam celik ya, kita sudah berada di, dah nak masuk pertengahan bulan Julai. Baik, boleh share, boleh klik button share siapa yang ada bersama saya hari ini. Alhamdulillah. Boleh klik button share, boleh like, boleh invite lebih ramai kawan-kawan anda datang bersama-sama. Saya juga sedang berada di rumah sebenarnya, ya, sedang berada di rumah, dan saya pasti anda juga berada di rumah bersama keluarga, bersama anak-anak, ya, bersama pasangan, baginya ada pasangan. Yes, so alhamdulillah. Alhamdulillah ada anak sebelah ni duduk sibuk layan customer buat bisnes online gitulah. Mama pun bisnes, anak pun bisnes, satu family bisnes. Ya. Alhamdulillah. So hari ini saya akan kongsikan dengan anda pengalaman hidup, sebuah topik yang bertajuk hidup yang struggle telah berlalu, ya, hidup yang struggle telah berlalu. So sebelum saya kongsikan, jom kita share ramai-ramai dengan kawan-kawan kita invite lebih ramai sahabat-sahabat kita yang mungkin sekarang semua sedang struggle, ya. Semua sedang struggle dengan kehidupan mereka sendiri. Masya Allah, ujian COVID tidaklah sebenarnya mudah bagi kita, ya, tidaklah mudah sebenarnya bagi anda, bagi saya juga. Bukanlah satu perkara yang mudah, ya. Kita berkurung di rumah ni dah lebih daripada 1 tahun, ya. Kita bermula PKP 1.0 pada 18 Mac. Bermula daripada situ kita duduk di rumah, ya. Tak boleh pergi bekerja dari rumah, ya. Tak boleh balik kampung, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah, tak boleh ke mana-mana, tak boleh pergi ke luar negara, tak boleh pergi holiday, ya. Dan banyak juga yang sangat terjejas dengan PKP. Ya, ramai yang tak boleh buat bisnes, banyak company yang tutup. Ya, banyak company yang tutup, banyak perniagaan yang tak boleh diteruskan, banyak yang gulung tikar. So, satu cabaran yang hebat sebenarnya. Tapi insya-Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa yakin bahawa Allah sentiasa mendengar doa-doa kita, Allah sentiasa um, Allah sangat baik dengan kita, Allah sentiasa memberi yang terbaik untuk kita dan Allah sekali-kali tidak akan menzalimi kita. Apa yang berlaku adalah dari kecuaian kita sendiri, dari sebab tangan kita sendiri. So, baru 7 orang ada hari ini. Boleh klik button share. Puan Zainun, Atika Ahmad, ya, siapa lagi yang ada ni? Siapa lagi yang ada ni bersama saya?
Dan hari ini insya-Allah saya akan menjemput seorang sahabat, seorang kenalan untuk berkongsi dengan anda semua bagaimana beliau menghadapi hidup yang struggle itu, dan selepas beberapa sesi, beberapa kelas ya, belajar upgrade diri dan mempraktikkan ilmu-ilmu yang diperolehinya, beliau telah uh, mengalami satu era baru dalam hidup, ya. Alhamdulillah berjaya melepaskan diri dari situasi hidup yang struggle, ya. Jadi sebelum saya kongsikan, kita tunggu sedikit masa lagi supaya lebih ramai kawan-kawan kita yang boleh join bersama-sama. Itu dia Puan Umi Nur Jamaiyah Afiah dari Waalaikumsalam, ya, dari Ipoh kalau tak silap saya, Puan Nur Fazilah Jamaluddin. Wah, tahniah sahabat kita, ya. Tahniah, saya dengar Puan Nur Fazilah dari Kota Baru. Alhamdulillah dah dapat pindah rupanya. Dah dapat posting baru. Cik Azlan Mustafa, Puan Zainun Abu Bakar dari Kuantan. Apa khabar Puan Zainun? Semua berkurung di rumah, ya, berkurung di rumah. Ya, alhamdulillah. Lagi siapa? Puan Nur Fazilah Jamaluddin. Waalaikumsalam. Jom share ramai-ramai. Jom share ramai-ramai, ya. Invite lebih ramai sahabat-sahabat kita untuk turut serta dalam sesi ini supaya anda boleh dengar sesi saya, boleh dengar suara saya, boleh dengar dengan sangat jelas. Anda boleh respon. Ya, boleh respon sekiranya anda dengar. Tu Udang Galah Mak Ngah. Udang Galah Mak Ngah dari Kuala Rompin. Ni geng-geng restoran Udang Galah ni. di Kuala Rompin, ya. Boleh dengar. Terima kasih Puan Fazilah. Puan Fazilah ni adalah antara frontliner yang bekerja di barisan depan sebagai seorang jururawat di hospital dan klinik. Terima kasih Puan Fazilah, ya. Cik Azlan Mustafa ni dari mana? Saya tak pasti, ya. Saya tak pasti di mana Cik Azlan ni. Boleh klik button share, boleh share dengan ramai-ramai kawan-kawan anda. Dah 14.36. Baik, petang ni saya nak kongsikan dengan anda tentang tajuk kehidupan struggle, hidup penuh struggle sudah berlalu, okay? Hidup penuh struggle sudah berlalu. Struggle dihadapi oleh orang-orang yang ada matlamat dalam hidup, ya, ada impian dalam hidup. Selalunya kalau mereka meletakkan sasaran, meletakkan matlamat, ada perjuangan di sana, ya, ada perjuangan. So bermula daripada kita dilahirkan, ya, kita dilahirkan, lepas tu kita jadi kanak-kanak, kemudian kita melangkah ke alam remaja, kita masuk ke alam belia, kita jadi mula masuk ke alam pekerjaan, jadi dewasa, kemudian bagi yang berkahwin ada era perkahwinan, ya. Ada era perkahwinan, ada era berkeluarga, kemudian mengalami zaman berumah tangga, berkeluarga, kemudian ada anak yang semakin dewasa, ada alam pekerjaan, ya. Setiap masa itu, setiap period masa-masa itu, setiap zaman itu ada perjuangannya yang tersendiri. Ada susah payahnya yang tersendiri yang kita alami, ya. Ada cabaran, ada ujian, ada susah, ada pahit, ada manis, ada hitam, ada putihnya. Ya, so dan setiap orang mengalami cabaran yang berbeza. Setiap orang mengalami situasi yang berbeza. Setiap orang mengalami keadaan yang berbeza, ya. Setiap orang berbeza keadaannya, ya. Kita tidak boleh samakan kehidupan kita dengan orang lain sebab situasi itu berbeza, background itu berbeza, kerjaya berbeza, taraf pendidikan kita berbeza, latar belakang keluarga berbeza, latar belakang kita berbeza, pemahaman kita berbeza, ilmu kita berbeza, ya, yang menyebabkan
cabaran bagi setiap orang berbeza. Pandangan hidup juga berbeza, persepsi kita tentang apa yang kita lihat berbeza. Apa yang kita lihat dengan orang lain lihat memberi makna yang berbeza yang menjadikan setiap orang mempunyai kehidupan mereka sendiri. Kehidupan mereka sendiri, ujian mereka sendiri ya, kesusahan mereka sendiri. Ya, setiap orang ya. Kalau kita lihatlah, kalau kita lihat selalunya kalau kita lihat orang, kita tengok orang pakai kereta besar contoh orang post dekat FB, orang share dekat FB dia beli kereta baru. Kita dah buat tanggapan, wow, bestnya. Kenapa aku tak jadi macam tu? Kenapa aku tak dapat macam dia dapat? Hakikat sebenarnya orang yang kita lihat itu, orang yang kita tonton itu dia pernah mengalami zaman kesusahan dia, zaman kepahitan dia, zaman dia melalui struggle dia. Kalau kita lihat kawan-kawan kita ya, kawan-kawan kita lihat kawan kita post dekat FB gambar dia bersanding, gambar dia dengan pasangan, gambar dia dengan anak-anak, gambar dia berkeluarga. Kita kata wow bestnya, alangkah bahagianya kalau aku juga seperti mereka, bernasib baiknya mereka ya, bersyukurnya mereka. Tetapi sebenarnya um, kawan kita itu yang dia share kegembiraan itu pernah mengalami zaman ya, ketika zaman pahit dia, sisi hitam dia pasti ada, sisi hitam dia zaman susah dia ya, sebelum dia berjumpa hari bahagia itu ada ketikanya dia juga bermuram durja, bersedih hati ya, mengalami cabaran demi cabaran, mungkin dihina, diperkatakan orang ya, macam-macam ujian. Begitu juga kita tengok kawan kita naik pangkat ke, okey, dapat pangkat, dapat kerja yang bagus, dapat gaji yang besar. Kita tengok kawan kita pergi melancong luar negara ya. Ada yang beli rumah, beli kereta ya, bisnes mereka laju. Sebenarnya pada anggapan pada anggapan kita, persepsi kita, wow, bestnya kalau jadi macam ni. Wow, seronoknya kalau aku juga dapat seperti apa yang dia dapat. Wow, alangkah bahagianya kalau keluarga aku seperti keluarganya. Alangkah seronoknya kalau aku dapat beli kereta seperti kereta dia. Alangkah bahagianya kalau aku juga ada pasangan yang bahagia, ada pasangan yang romantik, ada pasangan yang memahami, ada keluarga yang bahagia, ada anak-anak yang memahami. Hakikatnya setiap orang mengalami struggle-nya masing-masing ya. Ya, setiap orang, orang yang rumah besar, orang yang kereta besar, yang kita nampak selesa ya, semua mengalami situasi yang berbeza dengan kita. Mungkin kita lihat ya, ada orang yang dapat pekerjaan, ada orang yang dapat pekerjaan yang bagus ya, ada gaji yang tak berapa mahal sangat tapi ada pekerjaan yang selesa, ada gaji yang tak berapa mahal sangat. Kita kata dia rasa ya, dia rasa alah gaji aku tak besar mana, tetapi sebenarnya sebenarnya dia ada masa untuk dirinya, dia ada masa untuk keluarganya, dia ada masa untuk anak-anak. Mungkin gaji dia tak mahal sangat. Mungkin pendapatannya hanya 2,000, 3,000 tetapi dia boleh hidup dengan tenang, dia boleh hidup dengan selesa ya. Ada orang yang Allah bagi, oh dia dapat kerja yang lebih bagus. Okay, dapat kerja yang lebih bagus, gaji yang lebih mahal. Tapi pada masa yang sama, dia terpaksa bekerja di tempat yang jauh dengan keluarga, terpaksa berpisah dengan isteri dan anak-anak, balik cuma seminggu sekali. Okay. Dari segi gaji, dari segi pendapatan, gaji dia mungkin lebih mahal. Kerjaya dia mungkin lebih baik. Dia ada kereta yang lebih besar daripada kita, tetapi pada masa yang sama, dia struggle setiap minggu terpaksa berulang-alik dari tempat kerja yang jauh ke rumah di tempat isteri dan anak-anaknya tinggal. Mungkin pada masa yang sama dia juga struggle kerana terpaksa berbelanja wang yang lebih banyak untuk minyak kereta. Dah ada 2 rumah, 1 rumah isteri dia tinggal, 1 rumah dia pula yang terpaksa menyewa. So kita lihat kat sana ya perbezaan. Ada orang yang wow kita dengar gaji dia sampai 20,000, kerja CEO, kerja manager, disediakan rumah ya, disediakan pelbagai allowance, ada kenaikan pangkat yang bagus ya. Ada pekerja bawahan dia jadi bos, tapi pada masa yang sama kita lihat dia tak ada masa langsung untuk dirinya. Tak ada masa langsung untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk mak ayah di kampung, tak ada masa langsung. Dia terlalu sibuk dengan kerjayanya. So setiap orang berbeza keadaannya, berbeza sama sekali.
kita tak boleh sama sekali menyamakan diri kita dengan orang lain, ya. Tak boleh sama sekali. So kerja apa sekalipun dia pasti ada struggle ni dekat situ. Ya, ada struggle. Macam saya selalu orang hantar mesej kat saya. Ya, selalu orang tanya saya. Selalu kadang-kadang orang call saya, orang nak tanya pasal bisnes, orang nak tanya pasal cara, orang nak dapat motivasi, orang nak dapat motivasi. Orang selalu cakap, Datuk tak apalah, Datuk hidup senang. Datuk tak apalah, Datuk berbeza, Datuk pandai cakap. Datuk ada suami yang support habis-habisan, anak-anak Datuk dah besar, anak-anak Datuk memahami. Tak apalah, Datuk dah pakai BMW X5. Datuk dah dapat income beratus ribu. Itu yang orang tengok. Itu yang orang nampak. Tetapi hakikatnya saya mengalami cabaran mungkin lebih besar daripada anda yang anda tak tahu. Yang anda nampak hanya 10%. Yang 90% anda tak tahu betapa saya struggle dalam hidup. Ya, saya struggle dalam hidup. Saya share dengan anda sebelum saya berada pada tahap sekarang. Ya, sebelum saya berada pada tahap sekarang, saya mengalami pelbagai situasi yang menjadikan saya begitu perit dalam hidup, begitu susah di dalam hidup. Ketika duit tak ada, duit hanya tinggal RM5 je dalam akaun. Kalau duit tinggal dalam RM5 dalam akaun, agak-agak anda kalau kita tekan ATM tu, boleh tekan lagi ke? Boleh tekan lagi ke? Boleh lagi ke nak draw duit kita, nak withdraw duit kita? Boleh lagi ke kalau balance hanya tinggal RM5? Ya, saya pernah mengalami keadaan itu. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan sehari, bukan 2 hari. Lama hidup keadaan demikian. Hidup kais pagi macam makan pagi. Lama. Orang rasa macam tak percaya tau. Tetapi saya mengalami situasi yang struggle sebegitu. Saya pernah ketika network saya semua hilang. Saya dah tak ada pendapatan. Saya dengan suami pergi buka booth, buka kaunter ni dekat pejabat-pejabat kerajaan. Saya pergi dekat Felda, saya pergi dekat RTM, saya bawa meja, bawa kerusi lipat, bawa meja, bawa kerusi lipat, bawa barang-barang yang nak dijual. Buka kaunter daripada pukul 8, pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang sampai orang keluar daripada office Tapi sale hanya dapat RM50. Bayar bus RM50 sehari tapi sale pun dapat RM50 sehari. Tunggu daripada pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang. Struggle hidup. Saya tunggu kaunter dengan Zul. Zul memang dia tak boleh, dia tak akan biarkan saya buat sorang-sorang. Macam mana susah pun dia akan temankan saya. So kami angkat meja, naik sampai dekat lobby, tempat lobby. Saya pernah buka booth dekat Putrajaya, saya buka booth dekat RTM, saya buka booth dekat pejabat Felda, saya pergi pejabat Resta, saya masuk jabatan-jabatan kerajaan. Ketika itu network dah tak ada, bisnes sedang jatuh, kami diuji dengan pelbagai ujian. Saya sampai nak cari duit untuk makan itu pada saya ketika itu RM50 cukup besar. Cukup besar. RM50 tu saya rasa macam wow, macam dapat RM5,000 dia dapat RM50. Okey. Tapi saya alami situasi itu bawa meja lipat, bawa kursi lipat daripada parking kereta dekat basement naik tempat lobby. Naik tempat lobby, kadang-kadang lobby pejabat tu dia sampai tingkat 20. Naik sampai tingkat 20 dengan lift. Kemudian buka kaunter, seorang pun tak ada singgah. Kadang-kadang orang singgah, orang kata tak apalah nanti petang lepas balik office saya singgah ni saya beli barang. Tapi kami tunggu daripada mula-mula lunch tu dia berhenti lunch, dia datang singgah round dekat table. Dia kata okey saya duit, saya tak bawa duit, saya ada duit kat atas nanti pukul saya habis office saya akan turun. Saya akan turun, saya nak beli barang puan. Kita ni tunggulah dekat office Kita tunggulah dekat office. Kejap Kejap. Okey, saya tunggulah kat office sampai pukul 5, office dah pejabat dah keluar, pekerja semua dah keluar sampai sudah. Tak ada yang turun. Kamilah orang yang paling lambat tutup meja, kemaskan barang, bawa balik barang ke kereta 1 sen pun tak ada jualan.
So lama kami mengalami struggle seperti itu. Saya mengalami ketika hidup kais pagi makan pagi. Ya, kais pagi makan pagi. Nampak dalam FB okey, nampak dalam FB kita kuat. Kita semangat, kita sentiasa bagi motivasi, tetapi sebenarnya saya sedang mengalami keadaan yang struggle. Ya, saya pernah ingat satu ketika anak-anak saya ni sekolah swasta ya. Saya pernah ingat ketika 4 bulan berturut-turut saya tak boleh bayar, yuran sekolah anak ya, yuran sekolah anak. Ketika itu bisnes sedang jatuh sangat ya. Um, Aisyah masa tu mungkin darjah 2, standard 2, standard 3 macam itulah. Ya, Aisyah dalam Syahirah pula standard 5. So, digantung persekolahannya kerana beberapa bulan saya tak bayar yuran sekolah. Ya, saya tak bayar yuran sekolah dan saya jenis tidak bercerita kepada keluarga ya, apalagi nak mengadu dengan mak ayah, nak mengadu dengan adik-beradik. Adik-beradik saya orang yang senang. Adik-beradik saya kami adik-beradik sangat rapat. Tetapi begitu sekali saya struggle sehingga saya tak bercerita pada um, saya tak bercerita dengan orang lain ya, tak bercerita dengan adik-beradik, tak bercerita kesusahan kita. Ya, susah payah itu saya sendiri saja yang mengalaminya. Saya sendiri saja yang memahaminya ya. Sangat-sangat terkesan sebenarnya, tapi orang hanya nampak kita senang. Orang hanya nampak kita senang, orang hanya nampak kita happy, orang nampak wow kehidupan ya. Tetapi struggle tu kita alami ya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Saya terpaksa let go ya, saya terpaksa let go ya. Rumah saya, kereta saya let go satu-satu. Kereta saya Mercedes-Benz ya, Toyota Camry, C200 compressor, E200 E-Class, S-Class pun saya pakai serentak 2-3 buah Mercedes. Saya let go satu persatu, saya pergi serah kepada bank. Ya, struggle-nya saya. Saya pernah mengalami situasi orang bank datang tunggu depan gate ya, rumah tak boleh bayar, kereta tak boleh bayar, rumah nak kena sita, rumah nak kena naik court, kereta nak kena tarik. Ya, pernah mengalami situasi seperti itu. Struggle-nya saya sampai peti sejuk pun nak kena ditarik. Peti sejuk pun nak kena ditarik. Saya ingat ketika Zul sambung belajar di UPM dulu ya, saya seorang-seorang bekerja. Zul dapat separuh gaji. Ketika itu pendapatan dia hanya untuk perbelanjaan dia di universiti. Tapi saya ingat dalam semester 2 dia tak boleh bayar, dia tak boleh ambil peperiksaan, dia tak boleh ambil exam sebab yuran dia tak bayar. Yuran pengajian ya tak bayar satu semester. So sebelum exam tu dia kena settlekan yuran dia. Saya ni tak ada tempat nak minta tolong tu, tak ada tempat nak minta tolong. Apa yang saya buat? Saya jual apa yang saya boleh jual. Barang-barang di rumah saya. Saya jual apa yang ketika itu, kalau ada laptop saya jual laptop. Masa tu tak ada handphone lagi sebenarnya, tak ada handphone. Kalau saya ingat saya baru pindah ke KL masa tu, saya beli meja perabot baru. Saya jual perabot, saya jual meja makan untuk membolehkan saya bayar yuran pengajian Zul ketika dia sambung belajar UPM. Struggle-nya hidup saya, Masya Allah. Kemudian tak sudah dengan itu, saya bangun malam buat kuih. Saya cikgu ni. Saya seorang guru di G41. Ketika itu saya di G41 ketika itu, saya bangun malam, pukul 4 pagi saya bangun malam, saya buat kuih. Kuih apa saya buat? Saya tukar-tukarlah menu. Kalau saya buat pizza, saya tak buat kuih. Kalau saya buat kuih muih, saya buatlah 3-4 jenis kuih. Saya tak buat pizza. So kuih-kuih itu, pizza-pizza itu saya hantar ke kilang, saya hantar ke sekolah-sekolah, ke kantin sekolah. Saya hantar ke asrama hostel, saya hantar ke hostel sekolah, saya hantar ke kilang-kilang ketika itu di area Bangi dan Kajang ya untuk mendapat pendapatan lebih. Saya betapa struggle-nya saya. Kemudian tak cukup dengan itu, Zul juga pernah ya ketika dia sambung belajar, hanya saya seorang yang bekerja, gaji ketika itu baru 1,600 dengan 2 orang anak, dengan sewa rumah RM600 sebulan. Setiap minggu ya, hujung minggu, hari Sabtu, hari Ahad ketika tak ada kuliah, Zul bekerja di Petropam dengan gaji hanya RM3 sejam. Ya, kalau tak ada kerja di Petropam, Zul buat kerja-kerja pembinaan, kerja-kerja buruh ya. Saya ingat masa tu dia bekerja dengan Sapura Holdings.
Sapura Holdings ni ketika itu dia dapat kontrak membersihkan highway, membersihkan jalan raya, membersihkan kawasan-kawasan majlis daerah. So Zul buat kerja tu, bersihkan surau, bersihkan longkang, cat bangunan, ya. Buat kerja-kerja buruh, ya. Buat kerja-kerja buruh, dibayar gaji RM30 satu hari. Ketika itu tahun berapa? Tahun tidaklah lama sangat, tahun 1998, ya, tahun 2000, sebelum kami berjumpa dengan peluang perniagaan. Struggle sangat hidup, ya. Drama demi drama yang kami lalui. Ketika itu saya tak ada ilmu, saya tak faham banyak cabaran-cabaran apa sebenarnya yang Allah hadirkan. Tetapi yang pasti ketika itu saya tak pernah merungut. Saya tak pernah merungut, saya tak pernah marah. Saya hadapi situasi itu dengan sabar. Ya, saya berpakat dengan suami, jimatkan belanja, ya, macam-macam cabaran yang kami hadapi. Struggle, sangat struggle. Ya, kesusahan demi kesusahan yang saya alami. Ya, cabaran demi cabaran yang saya lalui. Dan bukan mudah sebenarnya, sangat perik. Dan ketika itulah juga tapi dia datang struggle tu ketika itu dia berselang-seli juga dengan kebahagiaan, dia berselang-seli juga dengan rezeki. Ya. Ketika susah-susah dapat anak yang keempat. Ketika susah-susah saya boleh beli rumah dekat Rawang, Selangor, dekat Bandar Sungai Buaya. Ketika susah-susah tak ada rezeki, Zul habis juga belajar sampai ada habis degree, habis master, kemudian habis master, saya pula sambung belajar master. Masih struggle hidup, ya, masih struggle hidup. Kemudian bila beli rumah di Rawang, Selangor, ya, di Rawang, Selangor, saya beli rumah di Rawang, Selangor, dah pindah di Rawang tak dapat tukar pula, ya, tak dapat tukar. Ya, so saya berulang daripada Bandar Sungai Buaya, Rawang, Selangor ke mengajar di Sekolah Menengah Seri Indah di Seri Kembangan, ya, Seri Kembangan dekat Seri Sedang sebelah UPM tu. Mengajar di Sekolah Seri Indah, Sekolah Menengah Seri Indah di sebelah Seri Sedang. Jauhnya perjalanan, masya-Allah. Tak dapat tukar. Berapa lama tu saya hidup macam tu. Ya, terpaksa bangun pagi seawal pukul 4.30 pagi saya dah bangun. 4.30 pagi mandikan anak pukul 4.30 pagi pergi hantar nursery. Nursery memang tak buka. Saya mesti keluar daripada Bandar Sungai Buaya sebelum pukul 5 pagi. So pukul 5 pagi saya dah kena hantar anak kat nursery. Nursery tu memang tak buka pukul 5 pagi. Saya lah setiap hari yang ketuk pintu rumah pengasuh di rumah nursery. Di nursery. Hantar anak saya 3 orang kat situ, ya, kat situ. Kemudian kami teruskan perjalanan, bawa kereta dengan Zul. Memang saya singgah solat subuh di Petronas Selayang. Saya ingat masa tu, Petronas Selayang. Waktu itu tahun 2000. Ya, tahun 2000. Tahun 2000 tahun 2000 saya berhenti solat subuh di Selayang, okey, di Selayang. Kemudian lepas solat subuh saya teruskan perjalanan hantar Zul. Ketika itu Zul baru posting di Ampang. Masuk pula Bandar Ampang. Masuk Bandar Ampang yang penuhnya, jalan yang sibuknya, jalan yang penuhnya, ya, jalan keretanya masuk sangat. Sebab tu saya kena keluar daripada Bandar Sungai Buaya sebelum pukul 5 pagi. Sebab kalau tidak memang tak lepas nak masuk ke Ampang, nak keluar balik ke Ampang sebab saya mengajar di Seri Serdang. Ya, so saya hantar Zul di Ampang, keluar balik daripada Ampang tu untuk ke Seri Serdang. Okay. Begitulah setiap hari saya sampai ke sekolah lebih kurang pukul 7 suku pagi masuk sekolah. Begitu juga petang. Habis sekolah, kadang-kadang ada co-curriculum sampai pukul 3, pukul 4 lah saya terpaksa tunggu co-curriculum di sekolah. Kemudian pergi balik ke Ampang, ambil Zul. Ambil Zul daripada Ampang, balik terus perjalanan untuk balik ke Bandar Sungai Buaya. Jauh tu, jauh, struggle hidup. Sampai ke Sungai Buaya dengan jalan penuhnya, dengan jalan jamnya, sebab Zul pun dia ada waktu co-curriculum dia. Kadang-kadang dia tunggu saya, kadang-kadang saya tunggu dia berjam-jam dalam kereta, kadang-kadang dia tunggu saya berjam-jam di sekolah. Ya. Kadang-kadang saya dah sampai awal sekolah, dia ada co-curriculum pula. Co-curriculum habis pukul 5. Kami kena tunggu sampai pukul 5. Habis pukul 5 berhenti solat asar kat mana-mana, teruskan perjalanan nak balik ke Bandar Sungai Buaya di Rawang. Okay, balik Sungai Buaya di Rawang,
Ya, sampai ke Sungai Buaya dah pukul 6, ya, dah pukul 6, kadang-kadang pukul 6.30. Ambil anak dulu sampai ke rumah pukul 7 malam. Sampai rumah 7 petang, buka baju, tukar baju, mandi apa siap, mandikan anak, terus masak pula. Masak, siapkan makan untuk malam. Zul mandikan anak, tengok kerja sekolah anak. Masa itu Aimi baru dalam anak saya yang sulung baru dalam darjah 3, darjah 4 macam tu. Adik baru darjah 1. Okey. Ada Syahirah. Ada Syahirah, ada Aisyah. Syahirah umur 4 tahun, Aisyah umur 7 bulan, 8 bulan. Begitulah. Ya, dan tempoh itu lama. Tempoh itu lama ya, 6 bulan, 7 bulan. Kami cukup struggle. Duit gaji banyak habis untuk tol dan minyak kereta. Waktu itu pakai kereta Wira. Okey. Masa banyak habis di atas jalan raya, habis di atas kereta menunggu ya. Zul tunggu saya tunggu Zul. Begitulah hidup selama mana? 5-6 bulan. Sehinggalah saya dapat ditukarkan ke 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 Darul ke Selayang Baru. Dari Seri Sedang pindah ke Selayang Baru. Jauh lagi sebenarnya Bandar Sungai Buaya ke Selayang tu lebih dekatlah, dekat sedikit tapi masih jauh. Saya perlu keluar daripada rumah pukul 6 pagi. Kalau tidak memang nak masuk Selayang tu memang jalan memang sangat padat. So ketika itu Zul masih mengajar di Sekolah Menengah Tasik Permai. Saya mengajar di Sekolah Menengah Darul Ehsan ya, Darul Ehsan Selayang. Okey, bila berpindah ke sekolah baru, Masya Allah, gaji tak dapat 4 bulan kerana prosesnya memang begitu. Bila kita bertukar, proses dokumen, proses hantar dokumen, proses nak buat gaji balik, tidaklah mudah ya, 3-4 bulan. Kami struggle lagi. Ketika itulah, walaupun saya cikgu, saya buat kerja macam-macam ya. Buat kuih, hantar ketika itu saya dah hantar kuih ke area Bukit Beruntung, Bukit Sentosa, hantar kuih ke Proton, hantar kuih ke sekolah-sekolah di area Rawang, Selangor. Masya Allah, tidaklah mudah sebenarnya. Tidaklah mudah untuk mengalami segala situasi ini. Tidak mudah. Orang nampak kita kuat, tapi sebenarnya tidak mudah ya. Saya mengalami struggle ya. So drama-drama ini macam boleh buat satu filem. Ya, macam boleh buat satu filem, satu drama, satu episod kehidupan ya. Saya buat kuih, ketika itu masih buat kuih ya. Zul pula mengajar tuition lah, ambil tuition dekat sekolah, mengajar tuition rumah ke rumah. Saya buat kuih, buat jualan, rumah ke rumah, buat kuih, ambil tempahan ya, ambil tempahan dan kadang-kadang ambil barang-barang daripada balik ke Kelantan, ambil barang daripada Golok, daripada Kelantan untuk bawa ke KL. Jual barang-barang ya, jual barang. Apa yang saya jual? Banyak barang yang saya jual. Saya jual kasut, saya jual brush, saya jual tudung, saya jual telekung. Barang-barang dari Kelantan. Kadang-kadang kalau orang nak songket, saya ambil songket. Orang nak keropok, saya ambil keropok. Orang nak barang emas, saya ambil barang emas. Orang nak cincin berlian, saya cari cincin berlian. Orang nak tudung, saya pergi ambil tudung. Orang nak brush, kalau musim raya orang nak brush, saya pergi ambil brush. Orang nak kasut, saya pergi ambil kasut. Kasut dekat rantau panjang bawa ke KL. Begitulah seterusnya ya, memang struggle kehidupan kami. Memang struggle dan ketika itu memang diselang-selilah rumah tak boleh bayar, kereta tak boleh bayar, macam-macam ujian. Kehidupan sedikit berubah bila saya mula terlibat dalam perniagaan Hi-O marketing. Ya, kehidupan mula berubah sedikit apabila saya masuk bisnes yang pertama. Mula-mula tu MW tu just hanya pengalaman lah untuk saya belajar. Belajar berniaga, belajar buat demo, belajar buat appointment, belajar belajar buat jumpa orang, belajar telefon orang, belajar pergi jumpa orang, belajar handle rejection, belajar susun masa, belajar berdisiplin, belajar berjumpa orang, meraihkan orang, belajar terima rejection. Ya, kemudian kemudian beransur-ansurlah hidup tu senang. So struggle saya tu lama. Dia lama. So saya pasti anda juga mengalami keadaan struggle seperti yang saya alami. Ya. Memang tidak mudah sebenarnya, tapi saya faham
bila saya dah senang macam ni, rupanya saya perlu melalui proses-proses itu. Itu semua adalah proses untuk kita jadi lebih baik, untuk kita jadi lebih hebat, untuk kita jadi sabar, untuk kita jadi tekun, untuk kita jadi gigih, untuk kita jadi lebih bijak, untuk kita jadi lebih matang, untuk kita tahu menguruskan hal-hal ni, untuk kita tahu proses-prosesnya. So saya mengalami prosesnya dari tangga yang pertama, mengalami naik sedikit-sedikit, naik, kemudian jatuh lagi, kemudian naik lagi, mendatar sedikit, naik pangkat, kemudian berniaga, dicemuh orang, dikata orang duit tak boleh, rezeki tak cukup, saya tak boleh buat, saya tak ada pergi buat jualan, saya tak laku, okey. Pergi jauh-jauh balik tangan kosong, kata nak ada 3-4 appointment tapi semuanya tak jadi. Itu semua zaman struggle yang saya hadapi. Tetapi saya faham itu semua adalah proses yang mesti saya lalui. Tanpa proses-proses itu kita tak akan jadi orang yang hebat. Tanpa proses-proses, tanpa mengalami situasi-situasi itu, kita tak akan jadi orang yang bijaksana. Tanpa mengalami segala pahit getir itu, saya tak akan jadi orang yang hebat. Ya, sebab daripada segala proses yang saya lalui itulah saya belajar menguruskan kehidupan dengan lebih baik, menguruskan keuangan, menguruskan keluarga, menguruskan anak-anak yang kecil-kecil. Jadi superpower, jadi superman, jadi superman, superwoman. Kitalah ibu, kitalah cikgu, kitalah pekerja, kitalah pentadbir, kitalah berniaga, kitalah balik ke Kelantan, kitalah drive kereta, kitalah pergi jumpa customer, kita lagi ambil barang, kita lagi hantar barang, kita lagi post laju, kita lah pergi hantar produk, kita jugalah yang orang komplain kita, orang marah kita, kitalah juga yang mengalaminya. So struggle ni adalah drama demi drama yang kita lalui, drama demi drama yang kita lalui. So tetapi kalau kita tak faham proses itu, kita akan jadi sangat penat. Kita akan jadi sangat penat. Kita akan jadi mengeluh, kita merungut, kita jadi tak sabar, kita marah-marah, kita jadi orang yang kecewa, kita jadi bilalah semua ini nak berlalu, okey? Lepas tu kita jadi akan bergaduh suami isteri, kita marah anak-anak, kita mengamuk dengan anak-anak, kadang-kadang anak-anak jadi mangsa, kita pukul anak-anak sebab kita tak faham. Sebab kita tak faham situasi-situasi yang kita hadapi. Kita jadi tak suka jumpa orang saling menyampah, kita selalu salahkan orang. Bila orang ambil barang kita, orang tak bayar, contoh kita mengamuk, kita marah, kita bergaduh, putus hubungan. Tetapi itu semua kalau kita faham, dia jadi lebih baik. Dia jadi lebih baik dan dia tak jadi struggle. Dia tak jadi struggle. So ketika itulah saya belajar demi belajar. Belajar demi belajar, saya lihat dengan persepsi yang berbeza. Saya mula tukar persepsi saya mula tukar kehidupan saya mula tukar cara saya pandang kehidupan, saya mula tukar cara saya melihat sesuatu perkara. Kalau misalnya barang saya tak laku, sebenarnya apa sebenarnya Allah nak tegur saya? Oh, engkau kena betulkan cara engkau bercakap, engkau kena betulkan cara engkau buat demo, engkau kena betulkan cara, kau kena upgrade cara buat closing, kau kena fokus kepada memberi kebaikan pada orang, bukan hanya sekadar untuk jual barang. Kau kena bina hubungan silaturahim dengan semua customer. Okey, bukan hanya jual barang lepas tu tutup handphone dah berlalu. Okey. So dekat situ saya belajar banyak benda. Saya tengok setiap perkara tu dengan cara yang berbeza. Kalau dulu barang tak laku, kita mula marah, kita mula kecewa, tak nak lagi jual barang tu, tak nak lagi jual barang tu, lepas tu kita merungut, kau kalau tak beli barang aku putus hubungan. Aku tak ngaku kau sepupu. Okey? Tapi bila kita mula faham, kita jadi orang yang sangat cool, orang yang sangat tenang. Oh, rupanya orang reject sebab aku kena perbaiki cara aku present. Oh, rupanya orang tak jadi appointment sebab kita tak fix betul-betul dengan dia appointment. Tak fix betul-betul. Kita sekali telefon, kita terus ingat dia tunggu kita. Sebenarnya kita tak betul-betul buat appointment, kita tak bulat dengan dia, tak janji betul-betul dengan dia, tak firm betul-betul.
Oh, rupanya lepas tu baru kita belajar. Oh, rupanya nak pergi jumpa orang kena buat appointment dulu. Okey puan, saya nak datang puan pukul 3. Puan boleh tak bagi masa untuk saya pukul 3 petang? Saya datang daripada Kuala Lumpur ni. Puan duduk mana? Puan duduk Seremban. Kalau dia kata, okey boleh pukul 3. Puan jangan lambat, puan jangan cepat. Saya free pukul 3 je. Saya free setengah jam je. Okey, kita free masa. Pukul 3 kita mesti sampai. Okey, pukul 3 kita mesti sampai. So kalau dia minta masa setengah jam dengan kita, kita tetapkan masa setengah jam lah. Tetapi sebenarnya kalau kita pandai, lepas setengah jam tu boleh jadi 1 jam juga. Tetapi daripada situ saya belajar, oh rupanya appointment tak jadi sebelum ni kerana kita tak firm buat appointment dengan dia. Okey, so daripada situ saya belajar, oh nak pergi jumpa orang tak boleh main redah, kena buat appointment. Kita dah pergi jauh-jauh, tak laku barang, balik tangan kosong. Oh, tapi sebenarnya network yang ada kat Kelantan, pergi Sabah balik tangan kosong. Tapi pada masa yang sama, network kat Kelantan berdesuk sale. Sale hari yang sama naik bukan main banyak dari Kelantan. Pergi Sabah kosong, oh rupanya Allah nak beritahu bahawa tak semestinya kita pergi ke Sabah berlaku jualan di Sabah sebab rezeki kita mungkin berlaku di Kota Baru sebab sebelum tu kita dah pergi ke Kota Baru. Ketika kita pergi ke Kota Baru tak ada sale tapi sebab kerana kita sabar dan kita bersangka baik dengan Allah, tiba masa kita pergi ke Sabah, Sabah tak ada sale, tiba-tiba sale dekat Kelantan naik berdesuk-desuk. Oh, rupanya Allah nak ajar aku bahawa tak semestinya hari ini berhasil, hari ini cuba, hari ini terus dapat. Hari ini cuba, hari ini tak dapat, hari ini tak masuk, besok masuk, hari ini tak beli, mungkin minggu depan beli. Minggu ni tak jadi, minggu depan mungkin jadi, bulan ni tak berlaku, mungkin akan berlaku bulan depan. Oh, rupanya aku kena follow up. Belajar pula ilmu follow up. Duduk di Sabah, orang Kota Baru telefon. Duduk di Sabah, orang Penang telefon nak masuk. Oh, macam tu rupanya. So, kita lebih faham. Apabila kita lebih faham, kita jadi lebih tenang. Ya, kita tak menggelabah. So, bila kita pergi jumpa orang tak nak masuk. Tak apa, sebab aku sudah pandang bahawa ini adalah satu kebaikan yang aku buat. Walaupun hari ini kita pergi jumpa orang dekat KL, dekat Selayang, dekat Melaka, dekat mana sekalipun, tak close. Alhamdulillah kita sudah pandang dengan cara berbeza. Sekurang-kurangnya aku dah sampaikan ilmu kepada dia. Aku dah cerita tentang produk, aku dah cerita kelebihan produk ni. Aku dah cerita tentang kebaikan bisnes ini. Tapi kalau dia tak masuk juga, sekurang-kurangnya ilmu tu dah sampai pada dia. Aku yang datang dengan minyak kereta, dengan masa, tinggal suami, tinggal anak, sekurang-kurangnya Allah dah bagi pahala atas kebaikan kita, atas niat yang kita sampaikan pada dia. Kita tinggal masa, kita tinggalkan suami, tinggalkan anak, korban masa, korbankan wang ringgit, ya, bubuh minyak kereta, bayar tol. Memang tak dapat hasil tetapi sebenarnya kebaikan dah ada kat situ. Dan saya belajar, oh rupanya walaupun tak dapat sale tetapi niat itu dah betul, nawaitu tu dah betul, kita pun buat dengan yang betul. Apabila kita buat yang betul, dan dia akan jadi betul. Oh rupanya bila kita pergi buat sale walaupun tak close, tetapi sebab pandangan kita sudah berbeza, kita tak lagi merungut, kita tak lagi bergaduh, kita tak lagi marah-marah. Kita tak lagi struggle. Alhamdulillah walaupun saya tak masuk tetapi mungkin Allah elakkan kita daripada kemalangan ke, daripada bala ke, daripada bahaya ke. Alhamdulillah saya ada pengalaman. Ya, saya tak jadi pergi buat appointment di Kampung Pandan ketika itu. Saya ingat di Kampung Pandan saya ada satu appointment tapi tiba-tiba orang tu cancelkan appointment. Lalu saya pergi ke Melaka. Ya, saya cari appointment baru, saya pergi ke Melaka. Ketika pergi ke Melaka, prospek yang nak buat appointment, downline yang nak buat appointment yang di Kampung Pandan itu beritahu saya, Kak, nasib baik kita tak jadi pergi rumah customer kita di Melaka, di Kampung Pandan. Saya kata kenapa? Memang penipu, Kak, orang tu memang penipu, orang tu nak kelentong kita. Tengok Allah selamatkan kita daripada bahaya. Allah nak selamatkan kita daripada kesukaran. So Allah palingkan kita pergi ke tempat lain. Alhamdulillah walaupun tak jadi pergi ke Kampung Pandan, tak close ke Kampung Pandan, tapi sebab kita dah tak struggle dengan benda tu, kita dah faham benda tu, kita pergi ke Melaka, berdesuk-desuk sale masuk. Okay, so begitulah kehidupan kita sebenarnya. Apa ujian pun yang anda hadapi, apa saja, tak kira lah apa saja situasi apa pun yang anda hadapi dengan anak-anak, dengan suami, dengan bos, dengan pekerja dalam bisnes, dibuang kerja, diberhentikan kerja, apa saja ya, wow, semua aksiden ke, rumah terbakar ke, rumah kita kena ambil orang,
kereta kita kena tarik ke perabot, kita tak boleh bayar ke apa saja. Kalau kita ikut apa pandangan kita, memang anda akan mengalami struggle demi struggle. Hidup tu jadi susah tu berpanjangan. Dia tak jadi smooth tau. Dia tak jadi smooth sebab kita nak ikut apa yang kita nak. Kita nak ikut cara kita. Sedangkan Allah dia susun ikut cara dia. Bila kita tak ikut apa yang Allah susun, kita nak kehidupan kita berlaku mengikut cara kita, kita akan struggle dalam hidup dalam tempoh yang lama. Dalam tempoh yang lama. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun, 20 tahun saya tengok orang. Saya jumpa satu kes sahabat saya sendiri, ya, ketika sama-sama belajar dekat Universiti Melaya dulu, you tahu tak? Masya Allah, struggle hidup. 27 tahun tak bercakap dengan suami, duduk dalam satu rumah yang sama. 3 orang anak, 4 orang anak, 2 orang sudah berumah tangga, 2 orang anak juga mengalami isu yang sama. Tak bercakap dengan pasangan dia. Anak ni baru kahwin 3 tahun, 5 tahun. Tapi sebab dia sendiri struggle dengan suami selama 27 tahun, tak bercakap dengan suami. You imagine struggle dia berapa lama? 27 tahun. Suami duduk bilik bawah, isteri duduk bilik atas. Berapa lama? 27 tahun. Dia cakap dengan saya, dia kahwin 5 tahun je bahagia. Lepas tu tak bahagia. Lepas tu tak bahagia. You campur 27 tahun, campur 5. 33 tahun. Berumah tangga, 27 tahun hidup tak bahagia. Masing-masing buat hal sendiri, 5 tahun je hidup. Dalam tempoh 5 tahun tu dapat 4 orang anak. Dalam tempoh 5 tahun tu dapat 4 orang anak. Lepas tu tak bercakap, tak bertegur sapa, tak ada hubungan, aku, engkau. Berapa lama? 27 tahun. Struggle dalam rumah tangga 27 tahun. Kemudian struggle itu berlanjutan turun kepada anak-anak pula. Saya kata, kenapa hidup jadi begitu? Kenapa tak ambil jalan berpisah? Takut pula, takut jadi J, takut jadi janda. Kawan saya ni perempuan. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang dia dapat, melalui ilmu yang saya share dengan dia, subhanallah, ya, subhanallah. Persoalan hidup yang struggle selama 27 tahun itu selesai hanya dalam masa 2 minggu. Apabila dia ikut apa yang Allah mahu, bukan ikut apa yang kita mahu. Kalau kita hidup apa yang kita mahu, kita nak suami kita ikut apa yang kita nak, suami kita pula nak isteri kita ikut apa yang dia nak, kita akan struggle selama-lamanya. Struggle selama-lama. Apa struggle ni? Susah tu lama. Susah tu lama. Cabaran tu berpanjangan. Drama demi drama, babak demi babak, bab demi bab, cabaran demi kecabaran, tangisan demi tangisan. Kita tak bahagia tu lama. Hidup kita tersepit tu lama. Kita hidup dalam keadaan kepayahan tu lama. Kita hidup dalam gelap tu lama. Kita tak nampak jalan keluar. Tak nampak jalan keluar, tak nampak sinar. Kita pun tak nampak, suami kita pun tak nampak, mak ayah lagilah tak campur tangan. Anak-anak kita juga berlarutan. Kesusahan itu berlarutan dalam tempoh yang begitu lama. Itulah struggle hidup yang akan kita hadapi apabila kita cuba hidup dengan jalan kita dan kita nak Allah ikut apa yang kita mahu, bukan kita hidup dengan apa yang Allah susun. Okey, dia sebenarnya bagaimana kita nak struggle ini berlalu dengan cepat. Tak kiralah susah macam mana pun, tak kiralah. Ya, sampai ada yang nak bunuh diri, sampai ada yang depression, sampai ada yang nampak lebih tua daripada usia sebenar, sampai ada yang sakit, sampai ada yang bergaduh dengan mak ayah, sampai ada yang lari daripada rumah, ada yang bawa diri bertahun-tahun, melarikan diri ke Australia, melarikan diri. Ada kawan saya ni melarikan diri ke Australia bertahun-tahun hanya kerana merajuk dengan mak ayah. Merajuk dengan mak ayah. Ada yang bercerai-berai, ada yang berpisah daripada keluarga terdekat, ada yang sanggup kehilangan anak kerana nak anak ikut apa yang dia mahu. Dia bukan nak bertolak ansur dia, bukan, tetapi dia nak anak ikut apa yang dia mahu. Kejap ya, minum air. So struggle tu lama. So kalau kita hidup, kita nak, kita ikut, kalau kita nak, kita ikut apa yang kita mahu, dia tak
jadi tak smooth. Sebab perjalanan hidup kita bukan kita yang mengelolakannya. Macam semalam yang saya share, kehidupan kita ini bukan kita yang mengelola. Naik roller coaster bukan kita bukan kita yang tekan buttonnya, bukan kita yang tekan enjinnya, bukan kita yang control switchnya. Switch itu ada pemiliknya. Kehidupan kita ada pengelolanya, ada puan punyanya, ada yang menciptanya. Bukan kita yang mencipta kehidupan kita. Bukan kita yang menyusun kehidupan kita sendiri. Kita boleh hanya berharap, kita hanya boleh berdoa, kita cuma hanya boleh berbuat sehabis baik. Tetapi perjalanannya begini. Kita nak A berlaku B, kita nak B berlaku C, kita nak C berlaku D, kita nak D berlaku Z. So, kita kena terima, kita kena redha dan kita kena ikut skrip yang Allah buatkan untuk kita. Tapi sebab hidup kita ni kita tak tahu, perjalanan hidup kita tak tahu, takdirnya kita tak tahu. So, bila takdir kita tak tahu, kita mesti usaha yang terbaik. Bila kita usaha yang terbaik, berlaku juga perkara yang kita tak mahu, kita kena terima. Kita kena terima. Bila kita tak nak terima, itu anda akan bermula struggle dalam hidup. Ya, struggle dalam hidup. Drama tu berlarutan drama tu. Ya, alhamdulillah ketika saya mengalami struggle hidup tu, saya pergi belajar. Saya pergi berguru, saya pergi cari ilmu, saya pergi menghadap guru, saya belajar, saya masuk dalam diri saya cari ilmu, saya baca buku. Saya banyak ikut program-program motivasi, saya pergi belajar dengan orang-orang yang hebat. Saya suka cari ilmu. Pergi sana, pergi sini. Dari situ saya kata, rupanya macam ni. Bila saya susun balik hidup yang struggle itu ikut apa yang Allah mahu, saya susun balik. Okey, tak apalah. Aku nak macam ni, tak berlaku macam ni. Okey? Berlaku macam ni. Tak apalah, aku redha, aku adjust, aku tukar, aku usahakan supaya yang susah tu bertukar. Okey, bertukar. Okey? So, saya adjust lah hidup saya. Adjust hidup. Okey, macam mana nak buat ni? Okey, ni jalan penyelesaian ni. Kau kena ikut. Yang ni pula ada masalah ni. Macam mana nak handle? Okey, kau kena buat ni. Pergi belajar, cuba buat yang ni. Dah jalan ni tak boleh, buat jalan ni. Okey, kita buat jalan ni, kita terima jalan ni, kita try. Kita usaha yang terbaik, kita serah pada Allah. Okey, boleh jadi. Okey, boleh jadi. Ni macam ni pula. Keadaan ni macam ni pula. Macam mana dengan anak-anak kita ni? Siapa nak uruskan? Tiba-tiba maid lari macam tu. Kita ni kerja jauh. Kerja kat Bukit Beruntun, duduk kat Bandar Sungai Buaya. Tapi kerja dekat Sekolah Seri Indah. Ketika itu baby kecil, pembantu rumah lari. Apa nak buat ni? Tak apalah, kita adjust. Pergi buat laporan polis. Lepas tu kita adjust. Kita pergi cari. Siapa yang boleh jaga anak kita? Siapa yang boleh ambil anak kita pukul 5 pagi? Sebab kita kena keluar daripada rumah pukul 5 pagi. Adjust. Ada tak mengamuk? Ada tak marah-marah? Tak ada. So, bila kita mengamuk, kita marah, kita akan terus struggle lah. Berlawan dengan orang, bergaduh dengan orang. Dia pergi buat report polis, tak puas hati pula dengan polis, tak puas hati, minta pula ejen pembantu rumah tu bayar duit kita sebab pembantu rumah lari. Tapi bila kita terima, kita adjust, kita redha, kita bersyukur dan kita usaha semula, dia jadi lain tau. Okey? Dia jadi lain. Kita ikut apa yang Allah susun. Benda ni macam ni, kita susun macam ni, kita usahakan macam ni, tapi berlaku macam ni, kita lepaskan, kita terima, kita adjust, kita usahakan cara baru. Okey, kita tak cukup ni, gaji tak dapat ni, 4 bulan gaji tak dapat. Sebab saya pun baru pindah, Zul baru dapat posting. Dua-dua tak dapat gaji. Saya dijangka, saya tanya pihak sekolah kata 4 bulan baru dapat gaji. Baru proses terima dokumen daripada sekolah lama, hantar ke JPN proses, Jabatan Pendidikan Negeri proses di jabatan, hantar ke sekolah kita buat, hantar balik ke JPN kata 4 bulan baru Puan Faridah dapat gaji. 4 bulan baru dapat gaji. Ada tak kita nak mengamuk dengan kerani, pergi pejabat pendidikan nak mengamuk, pergi sekolah lama nak mengamuk, jumpa pengetua nak mengamuk. Kalau kita mengamuk, kita akan terus struggle lah. Bergaduh pula dengan orang, tak puas hati dengan orang ni, mengamuk pula dekat Jabatan Pendidikan Negeri. Kalau kita mengamuk, kita nak orang ikut apa yang kita mahu, kita akan terus struggle. Tapi bila kita terima, tak apalah tak dapat gaji, apa yang saya boleh buat? Apa yang Puan boleh bantu saya supaya proses tu tak jadi 4 bulan, tapi boleh jadi 2 bulan saja, supaya saya
boleh uruskan, macam mana saya nak hidup ni, anak saya 4 orang, anak kecil-kecil lagi, saya terpaksa travel jauh tapi gaji tak dapat 4 bulan. Boleh tak puan bantu saya boleh dapat 2 bulan je? Boleh dapat 2 bulan. Masya Allah bila kita serah pada Allah, kita usahakan dengan cara yang baik, kita tenang, kita berbincang elok-elok, dia jadi baik. Dia jadi elok. Daripada 4 bulan, 2 bulan je dah dapat gaji. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. So begitulah hidup kita ni. Apabila kita terus berkeras, you akan mengalami struggle yang lama. So saya ketika saya belajar, rupanya saya kena adjust. Setiap perkara saya kena adjust. Setiap ujian saya kena adjust. Setiap cabaran yang datang, saya terima, saya adjust. Saya terima, saya adjust. Saya tukar, saya buat yang baru. Saya tukar strateginya. Tukar uruskan anak, uruskan rumah tangga, buat part time. Abang boleh buat apa? Okey, abang boleh ngajar tuition. Saya boleh buat apa? Saya boleh buat kuih. Saya boleh buat pizza. Saya boleh, okey, tak apa kita buat. Sama-sama buat. Okey, abang bangun pagi, saya bangun pagi, suami pun bangun pagi. Saya bungkus nasi lemak, suami pergi hantar nasi lemak ke kilang. Begitu kita adjust kehidupan kita. So kita ikut. Lepas saya belajar, saya adjust, saya terima, baru hidup tu dia berlalu tahu. Yang struggle tu dia berlalu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dia berlalu. Bermula selepas itu kita jadi lebih tenang, kita akan jadi lebih cool, kita terima apa saja cabaran dengan baik, dengan senyum. Kita boleh kita rasa ujian besar pun jadi ringan, kita tak rasa ujian besar tu jadi beban. Kita rasa ujian berat tu jadi mudah, yang hitam tu jadi putih, yang senang. Tak ada duit ni, macam ni kita nak balik kampung ni hari raya. Senang, tak payah balik kampung. Kita beritahu mak kita, mak minta maaf tahun ni tak boleh balik. Tahun ni tak boleh balik, duit gaji tak dapat lagi, dah 3 bulan tak dapat gaji. Okay, mak kita boleh terima, alhamdulillah kita adjust apa yang kita boleh adjust. So apabila kita boleh adjust, you tahu apabila kita boleh adjust, macam Allah angkat tahu, Allah angkat struggle tu macam Allah angkat batu besar, zoom, Allah angkat macam tu. Allah angkat yang batu besar struggle tu macam Allah angkat ke tepi. Allah angkat ke tepi, dah kau boleh lalu. Umpama macam tu, seumpama ada balak kayu ada kayu balak besar melintang depan jalan yang kita nak lalui, selagi kita tak faham dengan ujian struggle itu, selagi itulah kita takkan boleh meneruskan perjalanan sebab laluan tu telah disekat oleh balak. So struggle tu umpama kayu balak yang melintang jalan raya yang kita tak boleh pergi jauh. Tetapi apabila kita boleh adjust, kita boleh terima, kita belajar, kita tukar persepsi kita uruskan ujian yang datang itu dengan bersangka baik dengan diri kita, tidak menghukum diri kita, memaafkan diri kita, mengakui kesilapan kita, tidak menyalahkan orang lain, dan kita lihat apa yang datang itu sebagai kebaikan untuk kita, untuk Allah uji kita dengan baik, untuk matangkan kita, untuk kita jadi lebih pandai, lebih sabar, lebih hebat menguruskan kehidupan. Macam Allah angkat kayu yang besar itu ke tepi, kita boleh teruskan perjalanan kita dengan sangat lancar, dengan sangat smooth, dan daripada itulah sebenarnya bermulalah episod baru. Apabila struggle itu telah berlalu, saya mengalami perubahan hidup yang sangat-sangat dahsyat. Perubahan hidup dari segi kerjaya, pandangan, rasa bahagia, rasa tenang, rasa happy, tak menyalahkan orang, selalu nak perbaiki diri, salahkan diri sendiri, rapat dengan Allah, melihat cabaran sebagai batu loncatan untuk naik, ya. Melihat kereta kena tarik, Allah nak beri kereta yang baru. Ya, melihat rumah kena jual, Allah nak beri rumah yang baru. Begitulah kesudahannya. Dan inilah yang sebenarnya yang saya designkan program Seni Impian Terlaksana. Apabila saya menukar cara saya berfikir, cara saya bertindak, dan saya kenal diri saya sendiri, saya mula designkan semula hidup saya mula faham sebenarnya apa yang Allah nak berikan kepada kita, bagaimana kehidupan kita ini, dari mana kita datang, apa tujuan kita dilahirkan, dan ke mana kita nak pergi. Kenapa Allah datangkan ini pada kita, saya mula faham keseluruhannya, dan
Dari situ saya bina semula kehidupan saya berubah, wajah saya berubah, jiwa saya jadi lebih tenang ya, saya jadi lebih lapang, lebih bahagia. Kalau dulu muka saya bukan macam ni. Kalau dulu muka saya bukan macam ni. Saya seorang yang serius, saya susah nak senyum dengan orang ya. Saya susah nak senyum dengan orang. Saya sangat sangat berkira. Saya tak suka senyum, saya suka melihat kekurangan diri, saya suka melihat kelemahan diri sendiri dulu. Okay? Semuanya berbeza apabila saya tukar cara saya memandang kehidupan. Alhamdulillah. So semuanya bertukar, Okay? Semuanya bertukar. Jadi luar biasa ya, jadi luar biasa. Okay. Dulu saya jadi luar biasa lah hidup jadi wow ya, hidup jadi wow, jadi luar biasa. So dah tak ada struggle. Tak ada ujian tak? Ada ujian banyak je, tak pernah berhenti ujian ni. Ujian tak pernah berhenti, cabaran tak pernah berhenti, nak naik lagi. Bila nak naik lagi ujian besar lah, nak naik lagi ujian lagi besar. Allah nak beri lebih banyak ujian datang sebab dia memang macam tu. Ya, semakin pekat gelap malam, semakin bersinar kerdipan bintang. Apabila semakin besar kejayaan nak datang, semakin hebat kejayaan digenggam. So apabila kita nak naik dengan kejayaan yang lebih hebat, kita nak capai pendapatan yang lebih besar, kita nak capai kehidupan yang lebih wow, kita akan menghadapi ujian yang lebih besar, cabaran yang lebih hebat. Tetapi apabila kita dah tukar semua cara kita pandang, cara kita lihat, dia tak jadi struggle. Ya, dia tak jadi struggle, dia jadi semua jadi lancar, perjalanan hidup kita jadi lancar. Masalah-masalah settle satu persatu, cabaran besar jadi kecil, cabaran kecil jadi macam tak ada langsung. Ya, semuanya jadi hidup yang indah, jadi hidup yang berwarna-warni, kita rasa tetap bahagia. Dan inilah yang saya cuba sampaikan kepada anda melalui program Seni Impian Terlaksana. Ya, inilah yang saya cuba sampaikan melalui melalui program Seni Impian Terlaksana. Saya ingin anda merasai nikmat kebahagiaan itu. Saya ingin anda merasai nikmat ketenangan itu. Ya, supaya struggle itu boleh cepat-cepat anda lepaskan, boleh let go segera, boleh delete segala cabaran dan anda boleh ya. Nak invite Afzal masuk. Afzan ada tak dalam ni? Okey, Afzan ada. So saya begitulah ya, melalui Seni Impian Terlaksana, saya designkan program ini untuk anda supaya anda tak mengalami struggle yang lama saya. Macam saya pun tak adalah lama sangat ya, tak adalah lama sangat sebab struggle tu dia berselang-seli ya, berselang-seli dengan kebahagiaan. Tapi kalau saya pernah jumpa orang yang sangat struggle hidup ya, semua sampai dia tak boleh pandang apa-apa, dia tak boleh dengar apa-apa, dia tak boleh cakap apa-apa. Kita cakap ni dia terus patahkan sebab dia nak kehidupan dia berlaku seperti apa yang dia mahu. So kita bagi idea, kita bagi cadangan apa-apa pun semua dia tak terima. Okay, dia tak terima. So pada petang ini saya bersama Puan Nurul Afzan Muhammad Jahar dari Kuantan. Ya, kita nak persilakan Puan Nurul Afzan share pengalaman dia bagaimana dia mengalami struggle dalam kehidupan sehingga dia jadi begitu susah, pandangan hidup dia jadi sedih, jadi duka cita, semua orang jadi tak betul, semua orang jadi salah ya, semua orang jadi tak happy, dia sendiri tak happy dengan diri dia, apalagi nak happy dengan suami, dengan anak-anak, semuanya dilihat, semuanya hitam, semuanya kelam, semuanya bermasalah. Tetapi kehidupan Puan Afzan bertukar warnanya, bertukar sinarnya apabila beliau mula mengenali saya dan masuk dalam program Seni Impian Terlaksana. Baik, silakan Puan Afzan, apa khabar Puan Afzan di Kuantan? Sihat Datuk, alhamdulillah. Tahniah. So selamat datang ke sesi FB Live bersama saya hari ini dalam page Datuk Farida Academy.
Ya, hari ini tajuk kita kehidupan struggle itu telah berlalu ya. Sebagaimana saya telah mengalaminya dan juga Puan Afzan juga telah mengalami hidup yang struggle itu telah berlalu. Baik, boleh Puan Afzan share dengan penonton yang ada hari ini bagaimana struggle-nya hidup satu ketika dulu dan bagaimana boleh melepaskan diri daripada kongkongan itu jadi orang yang baru. Silakan Puan Afzan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Datuk Hajah Faridah Muhammad Ali kerana mengundang saya untuk berkongsi sedikit sebanyak kata pengalaman saya bagaimana mengalami saat struggle dalam hidup setelah kejatuhan dalam bisnes dan juga seterusnya. Seluruh kehidupan saya jatuh seperti dihempap langit dan hampir tertanam, terkampus di dalam bumi, hanya tinggal satu jari waktu itu untuk saya bangkit. Itu kata saat yang paling akan saya ingat sampai ke mati. Saat struggle itu orang kata betapa sukarnya kehidupan waktu tu. 2014 saya mula mengalami kejatuhan dalam bisnes, kejatuhan dalam hidup waktu tu. Saya hilang segala-galanya Datuk, saya hilang semua. Yang tinggal waktu tu hanya ada keluarga, suami, anak-anak dan hanya ada rumah. Kereta terpaksa lepaskan pada orang untuk sambung bayar. Pekerjaan dah tak ada sebab waktu saya sukses dalam bisnes pertama tu, saya telah meletakkan jawatan. Jadi waktu tu saya dah tak ada pendapatan lah, maksudnya hanya totally pendapatan saya tu dalam bisnes. Jadi bila bisnes saya jatuh, bisnes saya merudup, saya still ada komitmen yang saya nak kena lunaskan. Membesarkan 3 orang anak waktu tu dengan kata suami yang bekerja seorang diri, sangat-sangat memerikkan lah 2014 sehingga 2017 sebelum saya berjumpa dengan Datuk dan medical team. 3 tahun tu kalau nak ceritakan Datuk subhanallah, Masya Allah. Orang kata kan saat yang Cuba share sikit. Allah. Saat yang paling memilukan lah, saya masih ingat tau. Kalau saya cerita masih akan nangis sebab kalau saya susah, saya rasa saya boleh tanggung lagi. Tapi bila melibatkan anak-anak itu saat yang kekuatan saya lah untuk saya bangkit. Sebenarnya setiap orang saya rasa itu antara point lah untuk dia bangkit kan. Anak-anak bila tengok muka anak sebab bila pernah Datuk tak ada duit langsung ni dan anak berkata lapar, Datuk boleh bayar tak? Boleh bayar tak? So kat situ lah cakap kan. Saya rasa waktu tu saya ibu yang paling teruk dekat dunia kot sebab saya rasa macam saya rasa teruk sangat. Rasa bersalah yang mengundang diri, saya rasa pandangan gelap. Dunia ni macam tak ada sinar dah untuk saya waktu tu. Sampai saya rasa nak tamatkan hidup je waktu tu sebenarnya sebab saya rasa teruk sangat. Macam saya rasa apa aku ni, ibu apa aku ni kan, sampai macam ni sekali kan. Bayangkanlah waktu tu saya rasa macam apa tau. Ya Allah, kenapa aku yang kau pilih, kenapa aku yang kau uji, kenapa aku. Waktu tu persoalan tu lah yang bermain dalam hidup saya selama 3 tahun tu. Sampai setiap malam lah menangis sebenarnya sebab kita saat tu moral sangat down. Kita tapi terpaksa juga keluar kerja kan. Macam kerja saya buat. Apa sahaja cabaran. Pernah kereta sebab waktu saya dah let go kereta saya. Kereta dalam bisnes, kereta mewah lah waktu tu kan. Let go sebab dah tak mampu bayar. Jadi hanya tinggal kereta tu sebenarnya bawa pergi pasar je masa kita tengah senang tu kan. So terpaksa struggle dengan kereta tu. Jadi ke mana saja saya pergi waktu tu, apa saja kerja saya buat untuk nak tampung pendapatan kan. Pernah kereta rosak tengah panas pukul 2 petang masa tu di tengah-tengah Bandar Kuantan. Saya menangis dekat tepi jalan sebab tapi Allah masih tolong saya sebab kereta saya tu rosak dekat tepi jalan. Dia tidak duduk kat tengah lah. Kalau tengah saya tak tahu nak cakap apa lah sebab dengan malu. Bayangkan saya seorang perempuan tau. Struggle yang saya waktu tu kan. Telefon suami, menangis telefon suami datang ambil dengan motor dulu waktu tu. Kereta biarkan dulu, lepas tu baru fikir macam mana. Sebab kita masa tu memang
Allah uji sungguh-sungguh lah saya rasa, memang dengan duit yang tak cukup Datuk, memang tak cukup. Duit tak cukupnya dengan kata kehidupan yang sangat bagi saya waktu tu kan. Saya tak nak jumpa siapa-siapa. Saya negatif pada semua orang. Sampai saya tak nak balik kampung. Saya tak nak balik kampung setahun tengah sekut. Setahun lebih macam tu. Saya tak nak balik kampung. Bila mak saya telefon saya cari alasan. Sebab saya rasa saya orang yang paling teruk waktu tu. So macam itulah sehinggalah kata, tapi saya sentiasa berdoa. Saya minta dengan Allah, cakap ya Allah, selamanya kat aku nak menghadapi kehidupan macam ni, bantulah, cakap bagilah aku jalan ke apa kan. Aku dah rasa macam tak mampu, tapi saya tetap macam saya hanya Allah lah waktu saya ada. Saya hanya ada Allah, saya hanya suami yang alhamdulillah dia sentiasa support kan, anak-anak, kekuatan saya. Sehinggalah 2017 saya berjumpa Datuk Faridah dan Datuk Faridah waktu tu yang diperkenalkan oleh sahabat lama saya, Kak Ni Siti Mazni. Waktu tu saya ingat lagi saya nak keluar waktu tu. Saya masa tu saya kerja jadi ejen hartanah tak berlesen. Sebab kita tak ada kelulusan, tapi saya macam dengar orang nak jual tanah ke apa kan. Saya pergi cari orang, saya pergi cari kerja, tak kisahlah apa pun. Jadi waktu tu saya tengah iron baju masa tu. Saya termenung tau, fikir ya Allah macam mana, apa aku nak buat, apa lagi untuk aku ni. Tuk messenger daripada Kak Ni masuk. Dan saya baca Kak Ni kata, Afzan boleh jumpa. Dia kata Kak Ni nak turun Kuantan. Itulah detik pertemuan saya yang membawa kepada berjumpanya dengan Datuk Faridah. Dan alhamdulillah waktu tu beberapa bulan selepas saya follow Datuk anjurkan seni impian terlaksana yang pertama. Bayangkan dengan saya waktu tu baru nak bangkit dalam hidup tapi saya nekat, saya nak pergi. Saya cari juga duit waktu tu. Tak ada sebenarnya, kalau nak fikir bayaran ni memang tak ada. Jadi tapi saya usaha juga. Saya usaha dan juga dapatkan, saya pergi KL sebab saya yakin, saya cakap ya Allah, kalau ini jalan yang engkau bukakan untuk aku, kau pun mudahkanlah. So dapatlah duit tu, saya pergi kan. So kata bermula daripada waktu tu RM99. Sebab Datuk semalam dia keluar dekat wall saya tau. Semalam saya cukup 4 tahun saya bersama SIT yang pertama. Dia keluar dekat wall saya. 9 bulan 7. Saya ingat keluar dekat wall saya semalam. Saya cakap Masya Allah, saya kata kan. Ya, SIT saya yang pertama saya hadir. Waktu tu dekat Dewan, Datuk buat kat Dewan kan, ingat lagi kan. Kita buat dekat Dewan kat KL, saya pergi. Saya masa tu fikir juga, tajuk Datuk cak seni impian terlaksana. Apa yang macam tajuk tu pun buatkan kita excited tau, tapi melibatkan, saya tak tahu macam apa sebenarnya, apa seni impian ni. Rupanya betul lah, dia kehidupan kita ni dia ada seni-seni dia kan. Dan Datuk akan jawab dalam kata seminar tu nanti. Okey, saya pergi tu, seminar tu pagi sampai petang. Memang rasa subhanallah, Masya Allah, duduk dalam dewan tu kan. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana tau. Rasa macam dapat balik diri kita yang hilang selama ni, yang kita memandang orang kata kehidupan ni seolah-olah macam dah tak ada harapan. Rasa macam dapat balik sinar baru bila Datuk bercerita masa tu kan, ilmu-ilmu yang Datuk sampaikan masa sesi yang last yang Datuk akan buat tu kan. Sesi tu saya rasa macam ya Allah, masa tu memang nangis sungguh-sungguh lah. Saya kata ya Allah, ini yang aku cari, aku jumpa balik diri aku kan. Terima kasih Datuk masa tu. Lepas tu bermula daripada situ, so saya dah tukar persepsi pandangan hidup saya. Waktu saya berdamai dengan diri, saya belajar berdamai dengan diri, saya redha apa yang jadi. Saya dah maafkan orang-orang yang sebelum ni saya benci. Saya benci sangat sampai dulu kan. Saya nak cerita pada Datuk betapa kemarahan tu membuatkan hidup kemarahan tu membuatkan hidup saya 3 tahun tu yang saya struggle tu sebab saya benci. Saya benci orang-orang sekeliling saya. Jadi benda tu dia buatkan bila macam tu. So saya marah diri saya. Kalau suami anak-anak ni lagilah pantang buat salah sikit, memang siap lah orang kata kan. Kita jadi pemarah sangat tau. Lepas tu okey, saya maafkan plan saya cakap saya redha, saya maafkan semua orang yang saya selama ni saya benci apa semua kan. Jadi waktu tu kehidupan saya sedikit demi sedikit rezeki tu datang, sedikit demi sedikit, dan rezeki yang paling kata tak disangka-sangka,
rezeki anak lah. Maksudnya 2018 tu saya setelah 10 tahun kan. 10 tahun tu saya pregnant semula kan. Maksud kata itu Rezeki macam pula. Allah datangkan orang kata kegembiraan semula dalam keluarga. So waktu tu 2017 dan tahun lepas pada tahun 2020 saya masuk semula untuk kali kedua SIT bersama Datuk Farida. Seminar pagi sampai petang tahun lepas, walaupun kita buat secara virtual saja, tapi dia punya aura, dia punya penyampaian, Masya Allah. Kali ni lagi inilah orang cakap dia. Lagi dia punya inilah sebab kita dah menjiwai kan. Kita dah menjiwai, kita dah tahu macam mana seminar SIT tu macam mana. Dan alhamdulillah orang kata selepas kata saya masuk yang untuk 2020 ni, saya jadi sangat positif. Saya memandang kehidupan ni sebagai apa yang Allah datangkan tu sebagai bungkusan sebenarnya. Kita tak ada lagi. Kalau dulu kan kita rasa macam bila apa musibah yang datang kita rasa macam ini satu petanda yang macam tak baik macam itulah. Tapi bila kita dah faham, kita rasa macam ini bungkusan yang Allah nak bagi kat kita sebab Allah nak angkat darjat kita. Allah nak uji kita ni sebab bukan suka-suka lah sebab Allah pilih kita kan. Maksudnya macam itulah. Saya jadi lebih berkeyakinan, rasa lebih bersemangat, nak bantu orang lain, rasa macam wow lah Datuk, memang wow lah. Wow. Lepas tu bagaimana dengan kehidupan keluarga? Keluarga, okey. Dengan suami, dengan adik-beradik, dengan family, dengan anak-anak. Okey, kalau kata dengan keluarga, kalau kata dengan suami semua tu kita lebih tenang lah. Apa-apa masalah pun kita lebih tenang. Tak adalah melenting-lenting ke, tak ada. Kita rasa macam kita boleh cool lah. Itu rasa macam ajaib lah sebab sebenarnya saya ni pun marah juga kalau dulu kan. Memang kata sikit je pun kita rasa macam benda tu boleh jadi besar, boleh jadi api. Tapi sekarang kita boleh tenang je, apa-apa masalah pun kita boleh tenang, kita boleh cool, kita boleh hadapi dengan ketenangan lah Datuk. Alhamdulillah sangat-sangat. Boleh kontrol kemarahan, boleh kontrol emosi. Betul. Dari segi bisnes macam mana lepas join Seni Impian Terlaksana dulu? Seni Impian Terlaksana yang tahun 2017 ya Afzan datang kali pertama dengan yang kedua, apa beza? Apa perbezaan dia? Kemudian bagaimana dalam bisnes Afzan? Okey, kalau SIT yang pertama tu waktu tu kita masih di bisnes lama kan. Kita masih di bisnes lama. Alhamdulillah waktu tu kita kata sangat positif dengan apa yang kita buat. Kita tidak marah lah. Kalau tak dulu kan kita rasa macam kita nak rezeki tu banyak ni, tapi bila datang banyak ni kita rasa macam kenapa Allah bagi banyak ni je sedangkan rasanya aku dah usaha lebih. Kita rasa macam kita tidak bergantung kepada Allah sebenarnya waktu tu. Kita rasa macam atas usaha kita je. Tapi 2018 saya pregnant tu bisnes agak macam statik lah, tapi saya masih bersama Datuk. Saya tetap bersama Datuk walaupun waktu tu saya agak diam sikit lah waktu tu sebab saya pregnant. Okey, 2020 saya bersama Datuk dengan bisnes yang sekarang. Alhamdulillah sangat-sangat orang kata perjalanan tu sangat kalau saya nak cerita dengan Datuk kan, kalau saya bercerita dengan rakan kongsi saya, kalau diorang tengok saya punya energi, saya punya semangat tu seolah-olah saya dah capai pendapatan 50,000. Saya nak cerita betapa wownya SIT tu mengubah personality diri saya. Dia punya confident level, dia punya semangat untuk nak menjayakan orang lain dan yang lebih penting kan Datuk, saya rasa macam kita happy tau bila kita dapat happy ke orang lain. Kalau dulu kan susah sangat nak puji orang. Susah nak puji orang, susah nak apa? Tapi sekarang kan kalau kita willing lah, kita senang, kita suka nak puji orang, kita suka nak bahagikan orang, kita nampak hidup ni sebenarnya indah lah kalau kita boleh bahagikan orang lain kan, macam tu. Alhamdulillah lah orang kata perjalanan bisnes tu lancar. Saya dah capai lah dalam medical team sendiri pun, di bawah Datuk Farida pun banyak pencapaian, orang kata pencapaian dari segi pendapatannya, melahirkan orang bawah, macam tu lah lebih kurang. Sangat-sangat alhamdulillah, syukur sangat. Ya Allah, dah capai lah income 10,000 sebulan. Tak lama lagi boleh naik Rajasthan, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Afzan, apa kata nasihat terakhir untuk orang lain? Kalau yang dah masuk tu perlu tak masuk lagi? Ada tak azam nak bawa orang lain, bawa anak ke, nak bawa suami untuk dah hadir SIT?
Okey, saya sendiri pun kata sekarang ni kan yang follow saya dalam bisnes adalah di kalangan sahabat-sahabat saya yang lama dulu, yang mereka tengah mengalami struggle yang pernah saya alami. Ya, mereka macam hilang punca, rasa menyalahkan diri sendiri. Yang sekarang ni memang saya nak bawa dia orang untuk join untuk SIT kali ni, supaya kata impak daripada SIT yang saya dapat ni mereka akan dapat juga. Dan saranan saya kepada anda yang kata menonton live Datuk Faridah pada hari ini, wajib datanglah kepada SIT ni, Seni Impian Terlaksana ni. Sebab ni kata seminar ni kan bukan seminar biasa-biasa. Seminar mengenal kehidupan, seminar mendekatkan diri kita pada Allah, seminar anda akan berjumpa jawapan atau persoalan-persoalan yang selama ni duk bermain di minda. Macam saya sendiri Datuk sebelum saya masuk SIT ni, saya rasa macam saya bawa satu beban di belakang saya. Ya. Sebab tu saya berat sangat-sangat, dan beban tu sebenarnya hampir macam dia sebenarnya menekan kita tau untuk menghempap. Menghempap kita. Beban tu sangat-sangat. Tapi alhamdulillah bila saya belajar ilmu SIT ni, bila kita dah boleh lepaskan semua, kita rasa macam belon. Kita rasa ringan. Macam anak boleh terbang tinggi. Kita rasa macam kita ringan sangat. So inilah jawapan kepada persoalan-persoalan hidup yang anda mungkin tercari-cari sebelum ni. Wajib masuk kepada Seni Impian Terlaksana. InsyaAllah anda akan jadi orang baru. Orang baru. New Afzan. New you. Okey, terima kasih kepada Afzan atas sesi perkongsian ini. Boleh tak lama lagi insya-Allah akan keluar majalah Social Biz Point. Ya. Afzan juga adalah salah seorang personality yang masuk dalam majalah ini ya, insya-Allah. So tahniah untuk Bu Afzan, terima kasih, wajah lain jadi awet muda lepas belajar SIT awet muda. Terima kasih Datuk. Ya. Terima kasih Afzan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia perkongsian Puan Nurul Afzan ya yang bersama kita hari ini dari Kuantan. Baik, saya juga dahulunya seorang yang pemarah, susah nak senyum ya. Muka serius, muka memang dah serius tapi dah serius payah pula nak senyum. Anda tengok muka saya dulu macam ni. Okey. Sekarang saya jadi suka senyum, okey. Anak-anak tengok bangun pagi pun tak ada anak tengok, mama saya tak akan marah anak pecahkan mangkuk ke, lambat sampai ke, okey, saya telefon tak angkat ke, dia masak hangit ke ya sampai terbakar satu periuk tu, hangus hitam legam. Saya tak akan marah. Jadi kita boleh kontrol kemarahan ya, boleh macam dia cabutlah perasaan marah. Rupanya marah ni melenting ni dia memang menutup rezeki. Sekali saja kita marah 24 jam rezeki kita tertutup. Itu jadi sebab kenapa bisnes anda tak boleh naik. Kita rasa tak happy sebab kemarahan dia akan menyebabkan emosi kita sangat ya. Kemarahan ni dia memang api. Ya. So tapi dengan Seni Impian Terlaksana kita bagi satu kaedah bagaimana anda boleh kontrol kemarahan anda. Ya, saya pernah ada peserta yang datang Seni Impian Terlaksana yang saya anjurkan dulu seorang polis ya, seorang anggota polis, saya tak ingat pangkat dia apa tapi dia bukan polis biasa. Bukan polis biasa, dia dah ada pangkat. Dia punya kes disiplin sebagai polis ni dipegang oleh ketua polis negara. Sebab dia pernah bertindak membakar balai polis kerana kemarahannya. Tetapi alhamdulillah lepas dia join seminar Seni Impian Terlaksana dia sangat berubah, totally berubah. Langsung tak marah, jadi sejuk, jadi damai, jadi harmoni. Dia kata dia pelik dia tengok diri dia. Dia kata dia baru lepas dia boleh kontrol kemarahan tu, dia boleh padamkan kemarahan tu, baru dia boleh menikmati
ketenangan, dia baru boleh menikmati rasa yang bahagia, dia baru boleh rasional dalam hidup, dia baru boleh rasa nikmat berkasih sayang ya dengan anak, dengan isteri, dengan jiran-jiran, dengan adik-beradik. Kalau dulu dia kata isteri takut dengan dia, anak-anak takut dengan dia, adik-beradik mak dia pun takut dengan dia. Dia kata, tapi alhamdulillah lepas dia datang seminar seni impian terlaksana, semua situasi itu bertukar. So dalam seni impian terlaksana ada satu kaedah yang kita ajarkan bagaimana kita nak padamkan kemarahan tu ya, kita nak padamkan kemarahan tu. Dan ia adalah satu journey lah, satu perjalanan. Saya juga setiap kali saya buat program seni impian terlaksana ni, saya juga melihat diri saya jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, bukan hanya kita lebih baik sebenarnya, kalau kita jadi leader, kita jadi baik, grup kita pun jadi baik. Kalau kita seorang isteri, suami kita jadi baik bila dia tengok kita. Bila kita suami, kita belajar seni impian terlaksana, kita jadi ketua keluarga yang baik dan anak-anak kita, rumah tangga kita jadi baik. Kalau kita ibu, anak-anak kita jadi baik. Apabila kita belajar. Sebenarnya untuk berubah, kita tak boleh ubah orang lain. Kita hanya boleh ubah diri kita. Kita boleh kontrol diri kita saja. Bila kita boleh ubah diri kita, kita boleh kontrol diri kita, kehidupan kita berubah, air muka kita berubah, emosi kita berubah, perasaan kita berubah, cakap-cakap kita berubah, tindakan kita berubah, orang sekeliling kita semua akan berubah. Orang-orang yang dekat dulu dengan kita akan berubah. Kita berubah, suami kita berubah, anak-anak kita berubah. Kalau kita bos, pekerja kita mulai berubah. Okey? Kalau kita kakak, adik-adik kita berubah. Kalau kita abang, adik-adik kita mula respect pada kita. Kalau kita jadi upline, rakan kongsi kita semua mulai berubah. So itulah pengalaman saya dalam program sepanjang saya mengendalikan seminar seni impian terlaksana. Ada satu kes dulu peserta seminar saya datang suami isteri. Kita buat seminar hari Sabtu, sepatutnya hari Isnin tu dia pergi ke mahkamah untuk melafazkan cerai, untuk melafazkan talak. Tetapi alhamdulillah suami dia pujuk, isteri dia kata tak apa, kita datang dulu seminar seni impian terlaksana yang Kak dah buat. Kita pergi berdua, kita belajar sama-sama, lepas tu hari Isnin kita pergi mahkamah. Masya Allah, saya tengok pada sesi terakhir tu, mereka berdua suami isteri ni sangat kuat menangis, sangat kuat berpeluk-pelukan. Mereka juga datang peluk saya, jumpa saya. Suami tu datang jumpa Abang Zul, peluk Abang Zul sungguh-sungguh. Lepas tu hari Isnin mereka pergi ke mahkamah untuk tarik balik tuntutan perceraian. Ya. Alhamdulillah, itu satu kejayaan yang saya rasa sangat happy. Saya rasa sangat gembira dan lepas itu mereka jumpa saya, mereka beritahu apa sebenarnya yang berlaku. Sayang sekali mereka suami isteri ini telah pulang ke Indonesia, ya, telah pulang ke Indonesia. Ketika itu suaminya bekerja di Indonesia. So saya kenal melalui perniagaan lah. Okay. So syukur alhamdulillah. Begitulah untuk sesi perkongsian pada hari ini. Kita dah pukul 3.55 petang, hampir pukul 4 petang. So sampai di sini saja perkongsian ini. Mudah-mudahan menjadi jalan untuk kita berkongsi kebaikan, berkongsi manfaat kepada orang lain dan menjadi jalan untuk kita berubah. Saya juga menganjurkan seminar ini untuk masyarakat, untuk semua, untuk beri manfaat kepada orang. Sebab saya juga dulu mengalami kehidupan yang struggle. Rupanya kehidupan itu kita boleh tukar melalui ilmu yang kita pelajari. So, itu saja sesi hari ini. Minta maaf banyak terlalu lama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ya, kita jumpa lagi. Saya rasa sampai di sini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.